Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Saya mewakili kru dan produksi mendoakan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, moga-moga sentiasa berada di bawah peliharaan Allah Subhanahu wa taala, dimewahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa kita akan menyambung pengajian kita pada hari ini dalam topik tafsir dan taranum surah Sad, sambungan ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-57 bersama dengan saya, moderator anda Da'i Fahmi, dan tak lupa juga kepada panel kita yang hebat, iaitu Ustaz Dr. Muhammad Lomai Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semakin hari semakin segak saya. Makin berisi. Makin berisi. Terlebih sihat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa, sebelum kita melangkau lebih jauh ke dalam program kita pada pagi ini, sediakan mushaf anda, sediakan juga buku nota dan juga pen untuk sama-sama kita hayati, kemudian kita amalkan apa yang kita telah pelajari pada pagi ini. Dan seperti biasa kita buat aktiviti regangan sedikit Ustaz. Kita luaskan bahu kita, kita luaskan kita punya leher kita sebelum kita nak mulakan pengajian, supaya kita ni berada dalam keadaan segar. Jadi tuan-tuan ingat, apa-apa kita buat, nak buat regangan ke apa, nak dapat pahala lebih, bacalah selawat sambil-sambil buat regangan tu. Contoh kalau nak luaskan bahu kita, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga apa yang kita buat menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan selawat itu dapat kita jadikan sebagai keberkatan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Jadi tanpa membuang masa lagi Ustaz, hari ini kita nak menyambung pengajian kita dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 55 hingga 57. Ustaz nak bawakan dengan taranum apa Ustaz? Taranum Sikah. Taranum Sikah. Masya Allah. Jadi sebelum Ustaz mulakan taranum, mulakan bacaan, sekiranya para penonton terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus tulis di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Ustaz untuk bacaan ayat Al-Quran surah Sad ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. InsyaAllah, persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama mendapatkan mushaf ataupun telefon tuan-tuan untuk kita baca beberapa ayat ini, surah Sad 55 sehingga 57. Saya akan baca dengan taranum sikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Sebelum kita masuk perbincangan yang makna ayat akan dibaca oleh Da'i Fahmi, dan tuan-tuan, Ustaz nak sebutkan sedikit berkenaan dengan menyambung kepada yang semalam, iaitu bacaan kita sekarang kita baca ni kan, iaitu bacaan namanya Hafs daripada Asim, yang diamalkan di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Brunei dan seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, kecuali beberapa bahagian dunia sedikit. Yang lain semua membaca dengan bacaan Hafs daripada Asim. Di sana ada bacaan yang lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini ni kita nak baca dengan bacaan Imam Ibnu Katsir, Bazzi dan Qumbul, ya. Pada ayat nombor 57. Pada ayat nombor 57. Bacaan Imam Ibnu Katsir ada dua perubahan di situ, ya. Pertama sekali, falyadhuquhu, hu itu dibaca dengan silah dengan dua harakat. Falyadhu hadza falyadhuquhu hami. Jadi falyadhuquhu itu dua harakat dengan silah al-ha. Kemudian yang kedua ialah wa ghassaq, dibuang sabdunya dengan takhfif sahaja, iaitu dengan wa ghasaq. Baik, saya tunjukkan, ya. Hadza falyadhuquhu hamim wa ghasaq. Itu dua tempat perubahan. Baik, Ustaz minta Ami baca ayat ini. InsyaAllah. Saya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghasaq. Alhamdulillah, itulah dia bacaannya, nama bacaan Ibnu Katsir, Bazzi dan Qumbul. Ya. Dan bacaan ini perlu diingat adalah merupakan salah satu daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini bila kalau orang tanya kenapa ada banyak qiraat itu kan, ada 7 kemudian yang dikumpulkan 10 mutawatirah apa semua tu, jawapannya ialah kerana ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Falam azal astazidu, dalam hadis sahih Bukhari, aku sentiasa minta lepas turun ayat tu, ya Allah tambahkanlah yang bacaan, sebab
ummati la tutiqu hadza tutiqu zalika, umat aku tak mampu untuk baca serupa semua sekali. Orang Kelantan nak baca serupa contohlah dengan tu payah dan dia punya bahasa apa semua. Tapi dalam bangsa Arab pun sama punya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali permintaan itu Allah tambah sehinggalah jadi sab'atu ahruf, dan sab'atu ahruf 7 huruf ini adalah satu perbincangan yang panjang. Tinggal lagi tak apalah dikumpul oleh para ulama itu, yang itulah yang kita baca dan pelajari. Jadi ini secara ringkas mudah-mudahan memberi satu sentuhan kepada kita untuk menambah belajar Al-Quran. Masya-Allah, terbaik ilmu qiraat. Sedikit demi sedikit kita belajar daripada ustaz kita sehari demi sehari. Jadi ustaz, saya nak terus baca kepada maksud silakan ayat saya. Jadi pada para penonton, tafsir yang kami gunakan adalah tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi sekiranya para penonton ada mushaf tersebut, boleh buka dan insya-Allah kita sama-sama ikuti dan kita akan bacakan makna surah Sad ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Jadi insya-Allah saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-55 maksudnya, nikmat-nikmat ini yakni adalah untuk orang-orang yang bertakwa, dan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, yakni dengan kekufuran atau kederhakaannya, seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang ke-56 maksudnya, iaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya, maka seburuk-buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam. Ayat yang ke-57, ini sejenis azab siksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir, yakni untuk minuman mereka. Jadi itu adalah 3 ayat daripada surah Sad ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Jadi saya nak minta ustaz sedikit untuk kita berikan mukadimah ataupun huraian berkenaan dengan ayat yang ke-55 dahulu ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih Naim Fahmi dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Kalau perbincangan semalam kita berbincang tentang syurga. Kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tentang orang yang akan masuk dalam syurga. Dan Ustaz telah sebutkan bahawa di dalam kajian para ulama, misalnya tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tafsirul Munir oleh Dr. Wahbah Zuhaili, bahawa ada 1000 tentang ayat tabsyir ini, ayat yang menggembirakan kita. Syurga, kelebihannya, apa makanannya, semua sekali di dalam syurga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala buat pula, iaitu pada pagi ini kita bincangkan tentang neraka. Jadi tuan-tuan, kenapa ada kedua-duanya ini? Dan para ulama menyebutkan tentang antara syurga dan neraka ini, Allah buat kedua-dua ini asalnya adalah itu kita kata nombor satu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh persoal, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Tidak ada siapa boleh persoal tentang Allah nak buat, itu hak dia. Tinggal lagi dalam kehendak dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala ada juga berlaku masalah sebab dan akibat. Dan tuan-tuan, kita pada masa alam roh dulu, sebelum lahir dan duduk dalam perut ibu kita di atas muka dunia ini, kita ada satu perjanjian. Malahan 2 sebenarnya perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjanjian yang pertama ialah Allah tanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat kita syahid kita ialah alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka kita jawab apa? Qalu bala, bahkan ya Allah syahidna. Syahidna ini terjemahan yang lebih kuat ialah kami bersaksi, gitu tak kuat lagi. Kami sanggup bersaksi kamu Tuhan kami. Jadi makna itu perjanjian pertama. Okey, dah MOU setuju bahawa Allah Tuhan kita. Itu semua alam roh. Baik, yang kedua tuan-tuan, dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kami bentangkan amanah kepada langit, bumi, bukit bukau, semua tak nak, semua takut. Wa hamalahal insan, tapi bila bentang pada manusia, terima. Jadi ni kita kena bincang kenapa kita terima sebenarnya. Tak. Mungkinlah Ustaz duk fikir-fikir barangkali masa tu kita rasa okey kot. Boleh handle lah. Boleh kot. Senang kot. Jadi rasa masa tu dah. Amanah di sini kata para ulama mufassirin iaitu al-faraid ad-diniyah, benda-benda fardu dalam agama, sembahyang, puasa, zakat, haji dan kewajipan-kewajipan yang lain yang fardu itu, maka tuan-tuan itu dipanggil amanah. Kita terima. Dua inilah tuan-tuan. Berdasarkan dua ini, janji ini, maka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku letak atas muka dunia ni supaya manusia ini aku nak tengok liyabluwakum, nak uji siapa yang tunai dua janji. Janji pertama mentuhankan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua ialah janji menunaikan amanah. Jadi bila dua janji ini tuan-tuan, maka Allah letak atas muka dunia dan Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok. Dan pada masa itulah tuan-tuan, kalau kita tanya kenapa ni kita kena sembahyang, kalau anak kita tanya, orang tanya kenapa kena sembahyang, sebab janji. Sebab janji. Adapun kalau nak kata hikmah sebab kita hamba Allah, tak apalah, cakaplah, tak ada masalah. Tinggal lagi nombor satunya, kita pernah berjanji dengan Allah dan dia dirakamkan dalam Al-Quran tentang janji ini. Sehingga Allah kata sekiranya manusia ni nak bagi alasan. Sebab ni kalau Ustaz tanya, ingat tak janji tu? Ingat tak? Tak ingat, Ustaz pun tak ingat. Baik, walaupun tak ingat ni, Allah antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kamu tak lupa aku tulis. Tulis kat dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, berdasarkan inilah perjalanan hidup kita ini. Oleh kerana kamu telah berjanji, akhirnya ada syurga dan ada neraka. Maksudnya kita tak ingat, tapi Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah Ustaz. Jadi Ustaz, sebelum Ustaz sambung mukadimah kita pada pagi ini, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan sambungan pengajian kita pada hari ini iaitu tafsir dan tarannum, sambungan ayat 55 sehingga ayat yang ke-57 daripada surah Sad, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasalah nama pun rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi sekiranya para penonton terdapat sebarang kekeliruan ataupun soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881-677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita nak teruskan dengan mukadimah kita pada ayat yang ke-55 Ustaz. Sebentar tadi Ustaz bagi tahu kita di dalam orang kata dalam syurga dan neraka.
Kan dalam syurga dan neraka, bagaimana orang-orang, Ustaz kata kita ada perjanjian, roh kita di alam roh ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua perjanjian. Jadi adakah perjanjian ini Ustaz termasuk dalam kalangan orang-orang yang bukan Islam? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Mimi dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Di alam roh tidak ada kafir atau muslim, tidak ada. Semuanya muslim lah ke? Semuanya muslim. Sebab mereka dapat melihat sendiri perjanjian tersebut, melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu di alam roh. Tidak ada masalah, maknanya percaya sungguh. Yang isunya apabila berada atas muka dunia, maka terpisahlah manusia itu kepada dua golongan. Lebih-lebih lagi manusia itu diberi sifat ikhtiar. Sifat memilih. Imma syakira wa imma kafura wa hadainahu najdain, kami beri dua jalan, nak jadi baik boleh, nak jadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, nak beriman boleh, nak kufur boleh. Jadi pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai dan melihat balik apa yang mereka telah buat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa yang boleh menunaikan perjanjian itu dengan sebaik-baik mungkin. Baik tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, semalam kita telah bincang tentang syurga. Dan syurga ini, bila sebut syurga, sangat benda yang sangat seronok, sangat nikmat, sangat indah. Kita macam di awal-awal sedapnya masuk syurga. Cakap sedap-sedap, dia tidak sedap itu sahaja, bahkan dia jalan untuk menuju ke itu, sebagaimana dalam hadis tentang Jibril menceritakan, jalan yang menuju ke syurga itu rupanya penuh mu'awwiqat, penuh cabaran-cabaran, yang Jibril kata, aku risau kok manusia tak sampai ke syurga. Kenapa? Banyak sangat dia punya cabaran di tengah jalan tu. Bila Allah suruh Jibril tengok ke neraka, Jibril kata, Masya Allah, neraka ni sangat teruk, sangat dahsyat, mesti manusia akan takut. Mesti manusia akan takut. Cuba tengok sekali lagi, pergi tengok sekali lagi, rupa jalan untuk ke neraka itu sangat banyak pula dihiasi dengan benda seronok-seronok, benda senang, benda yang cantik-cantik. Akhirnya menuju ke neraka, Jibril kata, aku rasa macam ni macam tak senang. Lepas saja. Senang je nak masuk dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan, dalam Islam dia ada satu perkara yang kalau kita dapat buat perkara ini tuan-tuan, amalan kita akan diterima dan kita akan mudah untuk masuk dalam syurga. Menjauhi daripada neraka ni senang. Macam mana tuan-tuan? Iaitu sifatnya, iaitu dia panggil khauf war raja. Al-khauf makna takut dalam setiap amalan kita. Raja harap. Antara takut dan harap. Seorang yang kalau dia berdoa, ya Allah, aku takut doa aku ni kamu tak terima, tapi dengan kelemahan yang aku ada, aku harap-haraplah kamu terima. InsyaAllah Allah terima doa ini. Masya-Allah. Sembahyang subuh tadi, kita sembahyang dah cukup nak rukunnya, syarat apa semua, air sembahyang semua lengkaplah dah. Tapi Allah, aku takut ada kekurangan, aku takut kamu tak terima. So ada manusia sembahyang 60 tahun, dalam hadis menyebutkan Allah tak terima. Kita pun, ya Allah, kalau macam ni aku takut masuk dalam golongan ini. Tapi ya Allah, ini saja aku mampu buat. Harap-haraplah kamu terima dengan kelemahan-kelemahan ini. Orang ada khauf dan raja ini, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kalangan ulama tasawuf, dia menyebutkan seperti sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanannya khauf dan sayap kirinya raja, boleh terbang. Burung ni kalau sebelah sayap boleh terbang ke tidak? Tak boleh, mesti dia dua sayap. Dan inilah tuan-tuan, ada syurga dan ada neraka. Jadi maknanya ada perkara yang kita khauf, kita bimbang, tapi kita harap masuk dalam syurga. Dan tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, dalam kalam yang disebut oleh beberapa ulama, ada yang sebut kata kalam Syafi'i, ada kata Rabi' Adawiyah yang selalu kita nyanyikan itu, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Baik, ada orang dia, dan ini dalam internet dan dunia terbuka kan, dia duk kata bahawa ini ilahi lasul firdaus, Tuhan kami tidak layak untuk syurga,
Kemudian kami pun tak larat nak masuk dalam neraka. Jadi duduk mana? RNR ke apa nama? Ada yang Jadi pertikaian. ada pertikaian begitu tuan-tuan muslimat rahmatullah Allah sekalian. Kalau dia ngaji tasawuf, khauf dan rajak dia tak cakap macam tu. Kenapa? Memanglah kita nak masuk syurga. Memanglah kita tak layak masuk syurga dan memang kita tak nak masuk neraka. Bukan maksud kita nak duduk RNR, cuma itulah kemampuan kami, iaitu kami ya Allah harap-harap kamu akan terima kami dan harap-harap kamu jangan azab kami. Itu juga salah satu adab kita berdoa pada Allah. Ya, itu sebenarnya. Jadi dia tak faham ni, oh jadi tak nak masuk syurga, tak nak masuk neraka, nak duduk tengah-tengah. Siapa cakap begitu pula dah? Itu mengharap. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berdoa mintalah masuk syurga syurga Firdaus. Layak kita syurga Firdaus. Tengok. Maksudnya apa? Mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebagai permulaan kita ni. Boleh kita kembali kepadanya insya-Allah. Ustaz, saya tertarik dengan Ustaz doa tu Ustaz. Kalau biasa saya menyanyikan doa tersebut Ustaz, kita rasa insaf Ustaz. Dan sekarang ni pun banyak media-medium yang ramai ada penyanyi-penyanyi yang buatkan letakkan muzik-muzik yang memberikan keinsafan. Contoh macam saya boleh nyanyi sikit Ustaz, sama ya, silakan. Tadi Ustaz nyanyi dalam bahasa Arab, saya cuba ambil bahasa Melayu pula. Contoh dia, wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Bila saya setiap kali nyanyikan Ustaz, bila kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa insaf Ustaz. Walaupun asalnya nak nyanyi biasa-biasa je, tapi bila setiap kali nyanyi itu alhamdulillah lah, dengan ada medium-medium sebegini mungkin memberikan keinsafan kepada diri kita. Jadi Ustaz dan juga para penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton, terima kasih kerana sudi setia bersama dengan kami dan moga-moga setialah sampai ke akhir rancangan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi seperti biasa, topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum, sambungan daripada surah Sad ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Jadi insya-Allah sekiranya terdapat sebarang kekeliruan ataupun soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus menyambung kepada mukadimah kita untuk topik kita pada hari ini. Saya serahkan kepada Ustaz insya-Allah. Dipersilakan. Baik, terima kasih Da'i Fahmi dan tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian. Antara persoalan perbincangan kita syurga dan neraka ini tuan-tuan, dalam hadis ada menyebutkan bahawa syurga ada 8, neraka ada 7. Jadi tuan-tuan, bila Ustaz sebutkan perkara ini dalam satu kuliah, ada satu orang muslimat, dia tanya, dia kata, terus tanya, dia kata, Ustaz, syurga ada 7. Kita kata, Hajah ambil daripada mana? Dia pun terus buka dia punya handphone. Dia pun rupanya dia refer kepada rujuk kepada terjemahan bahasa Inggeris. Oh, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, Seven Heaven. Seven Heaven ni tuan-tuan, bila Ustaz ayat mana? Kita pun rujuk bahasa Arab pula. Allazi khalaqa sab'a samawat.
Allah yang menjadikan 7 lapis langit. Rupanya terjemahan Inggeris tak tahu sama ada terjemahan itu sahajakah ataupun semua terjemahan Inggeris. 7 heaven merujuk kepada 7 lapis langit. Jadi dia duk faham bahawa 7 heaven itu adalah 7 syurga. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, yang itu pengalaman Ustaz lah. Begitu dia terjemahannya. Wallahu taala a'lam. Pada tafsir-tafsir Inggeris yang lain Ustaz tak tahulah. Tapi yang pentingnya beri perhatian bahawa syurga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 8 dan neraka ada tu 7. Dan itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengambil iktibar daripada sini bahawa Allah nak menunjukkan rahmatnya, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat aku tu meliputi setiap sesuatu. Maksudnya rahmat Allah sabaqat ghadabi, mendahului rahmat tu lebih banyak daripada yang kemurkaan Allah. Maknanya siapa-siapa yang menuju kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, itu sangat-sangat Allah sukai dan lebih luas ia kebaikannya berbanding dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan mencari-cari murka, carilah yang kebaikan untuk menuju ke syurga. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan sulung daripada penonton kita daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Berpandukan awal ayat ke-55, mafhumnya beginilah keadaan mereka. Adakah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran betapa luasnya rezeki kepada mereka yang beriman dan beramal soleh di akhirat kelak? Jadi terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Muhammad Izzuddin. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan, ia secara langsung merujuk kepada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di akhirat kelak. Tuan-tuan, hakikatnya memang begitu, iaitu Allah membalas dengan sebaik-baik mungkin. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebut sesiapa yang buat satu kebaikan, Allah balas 10. Nah, satu manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kalau itu pun sebenarnya kalau kita keluar RM1 jadi RM10, maknanya dari sudut logik pun sebenarnya tak apa logik dah, tapi itu menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu taala suka kepada satu kebaikan yang manusia buat. Dan Allah menamakan dirinya sendiri sebagai Syakur. Syakur ini daripada perkataan syakara, maknanya terima kasih, syukur. Ini macam mana Allah bersyukur kepada manusia, sedangkan Allah yang mencipta manusia. Nahnu khalaqnakum la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami mencipta kamu dan kami beri rezeki pada kamu, kami tak minta rezeki pun. Jadi tiba-tiba Allah bersyukur, macam mana? Lalu para ulama menterjemahkan ataupun mentafsirkan innallaha ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Itu apa dia? Iaitu yujziz thawabul katsir bi amalin yasir. Allah balas banyak tapi amalan masih buat sikit je. Tak menunjukkan Allah suka kepada tersebut. Jadi dalam syurga ini adalah tempat untuk Allah membalas kebaikan dengan begitu banyak kepada manusia. Jadi moga-moga kita akan masuk dalam syurga dan akan mendapat nikmat yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, kita berpandukan daripada huraian Ustaz tadi, kita dalam satu hari ada 24 jam. Allah beri kita banyak nikmat. Daripada kita bangun tidur, kita dapat nikmat nafas, kita dapat nikmat makan, minum, sampailah kita dah tidur kembali. Jadi dalam tempoh 24 jam Ustaz, kalau nak diikutkan, nak kata orang lain, kita di sendiri ni banyak berhabis masa rasanya lebih kepada dunia daripada akhirat Ustaz. Jadi macam mana untuk kita ni lebih rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam nak timbulkan lagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz? Baik. Terima kasih Mi, soalan yang baik. Jadi Mi dah menjadi satu dah memberi persoalan-persoalan untuk kita punya membuka jalan kepada perbincangan kita ini. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, kalau kita renung kehidupan kita 24 jam ini, 24 jam kalau tolak tidur je 8 jam. Betul. Tidur je 8 jam. Tinggal lagi 16 jam. 16 jam. Baik tuan-tuan, kalaulah kita katakan bahawa hidup kita dalam masa 16 jam ni kita semak tentang ibadat yang betul-betul pure ibadat ni, ibadat sungguh-sungguh tuan-tuan. Sembahyang berapa minit ni? Sembahyang subuh tadi katakanlah 10 minit. 10 minit. Kali dengan 5 maknanya baru 50 minit.
Lepas tu apa lagi? Tak sampai sejam lagi. Tak sampai sejam lagi. Kemudian zikir lah kata. Kalau ada zikir, ambil lah kata 10 minit, 15 minit. Baru 1 jam. Kemudian baca Quran. Ada setengah jam. Tu kena fikir-fikir tu. Jadi maknanya kehidupan kita ni untuk betul-betul ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengambil masa lebih kurang 1 jam lebih sahaja. 23 jam tu benda lain sebenarnya. Jadi macam mana kita nak buat supaya kehidupan kita ini menjadi juga ibadah. Jadi ulama telah menyebutkan ada ibadat yang merupakan ibadat khusus. Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu ibadat khusus. Yang kedua ialah ibadat yang secara nisbinya dikatakan sebagai ibadat, iaitu kita bekerja tapi mentaati perintah Allah, niat kerana Allah, dia jadi juga ibadat. Tidur mengikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat supaya kita ada tenaga nak bangun sembahyang pagi esok, nak bangun tahajud, maka dia jadi ibadat. Ini ibadat-ibadat ini insya-Allah akan menjadikan seluruh hidup kita jadi ibadat juga. Maksudnya ibadah yang pure tu kita dah buat, tapi aktiviti yang lain tu kita jadikan juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan bersama dengan kami kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, sebentar tadi Ustaz dah selesai mukadimah dan juga telah menjawab soalan daripada penonton. Jadi kita nak terus Ustaz meraihkan soalan daripada penonton daripada Facebook, daripada Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Ayat yang ke-55 dalam surah ini menyatakan tentang nikmat-nikmat bagi orang yang bertakwa dan seburuk-buruk tempat kembali bagi yang kufur. Adakah orang bertakwa itu di dunia lagi berasa gembira kerana mereka akan mendapat nikmat-nikmat tersebut kerana ketakwaan mereka? Kenapakah orang kufur itu tidak merasa gerun dengan ancaman-ancaman neraka seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran? Terima kasih kepada saudara Al-Ali Ali atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih kepada saudara Al-Ali Ali, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan, kalau kaitan yang kita kata pada awal tadi, iaitu kita ada perjanjian. Dan semua perjanjian itu manusia setuju belaka di alam ruh. Lalu kenapa bila lahir atas dunia ni dia dah lupa dan dia tak berasa takut, tak berasa gerun seperti mana soalan Al-Ali Ali ni. Jadi tuan-tuan dan sahabat rahmat Allah sekalian, dua alam yang berbeza, alam yang kita dapat melihat sendiri, kenal Allah sendiri di alam ruh tersebut, dengan alam yang kita telah berpindah dalam keadaan kita pun lupa, kita pun diberi hawa nafsu, kita diberi ujian-ujian yang banyak. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, antara lain manusia ini lupa dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan memang Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak begitu, ya. Dan Allah memberi dua jalan kepada manusia, wahadainahun najdain. Ya, manusia kenapa dia langgar juga walaupun dia tahu? Kerana masalahnya dalam hatinya, dalam jiwanya iman yang tidak cukup kuat untuk menghalang perkara tersebut. Sebab tu tuan-tuan, manusia ni kalau hanya semata-mata dengan ilmu, berapa banyak orang berilmu, orang pandai tapi duk buat dosa juga. Allah. Berapa banyak orang yang bijak, pandai, contohnya cerdik dia dalam ilmu komputer begini, akhirnya dia mencuri duit melalui komputernya. Hacker pula. Scammer lah apa semua. Jadi itu kenapa manusia buat sedangkan dia tahu? Kerana masalah tentang iman dalam jiwa dia.
Jadi para ulama menyebutkan dalam hal ini Nabi SAW perkara utama yang diikhtiar, dia usahakan supaya masuk dalam jiwa orang Arab itu, yang masyarakat Quraisy yang Islam itu masuk mula-mula ialah tentang iman. Kukuh sungguh keimanan tersebut. Sebab itulah hukum yang turun di Madinah, ya, adik-adik di Mekah hanyalah yang besar satu je. Apa dia ni? Solat. Yang lain semua kat Madinah. Puasa, zakat, haji, hukum hakam semua di Madinah belaka. Ya, yang besar betul-betul besarnya di Mekah 13 tahun duduk hanya solat. Soalan. Kenapa begitu lama tu semayang aja? Tak? Jadi tuan-tuan, yang disebutkan oleh para ulama ialah yang sepanjang 13 tahun itu selain pada solat, tahammulul adha. Solat pun tahun ke-10. Habis 10 tahun pertama tu buat apa? Tahammulul adha, melatih diri, bertahan dengan melatih keimanannya, sehingga apabila mereka pindah ke Madinah, iman sudah solid, selesai. Pindah ke Madinah, akhirnya tuan-tuan, berilah apa sahaja hukum hakam, jalan. Semua boleh lah. Kuatkan diri. Kuat iman mereka. Sehingga para sahabat bila turun perintah haram, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, dalam tafsir menceritakan bahawa arak, judi, tenung nasib, sembah berhala itu haram, maka para sahabat ambil sendiri dia punya pedang, dia punya tukulnya, apa semua, ketuk walaupun dia ada kilang arak. Sahabat dulu ada kilang arak, tapi jangan ambil yang itu, sebabnya yang itu sebelum diharamkan. Lepas dia haram, boleh ketuk sendiri. Tu kalau sahabat tak kukuhkan iman dia dulu, tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Jadi dengan sebab itu, memperkukuhkan iman itu satu syarat yang bertakwa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia boleh buang segala kemungkaran tersebut. Jadi ilmu sahaja tidak mencukupi. Dia mesti ada ketakutan dan ketakwaan tadi, barulah dia berjaya. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Da'i dan ustaz dan perlu doa. InsyaAllah Tuhan bagi berkat untuk kita ni. Siapa-siapa yang penyakit-penyakit yang ada di penyakit-penyakit, semua kita doa. Pada lihat tu duk sakit tu, dan semua kita doa lah bagi sihat tubuh badan. Amin. Pada lihat ni, insya-Allah Tuhan nanti. Amin. Semua orang kita doa lah, insya-Allah bagi pada lihat tu sihat tubuh badan. Amin. Ustaz pun doa, semua doa nak Ustaz. Soalan mamu. Amin. Kadang-kadang kita ni tak buat apa, kita berjanji dengan Tuhan, kita keluar ni berjanji dengan Tuhan, kita nak patuh undang-undang Tuhan yang bagi kat kita ni, semua nak kena buat. Tapi kadang-kadang mamu ni apa satu tak buat, duk teringin nak masuk syurga, Jadi mana Tuhan nak bagi perintah Tuhan, kita tak ikut. Kadang-kadang kita buat nanya ke orang, kadang-kadang penipu ke orang. Lalu tu kita ada kat Tuhan nak bagi kita ni masuk syurga. Syurga tu bukan kita pun tak tahu syurga di mana. Kita pun tak tahu punya hebat di mana, kita tak tahu. Tapi kita duk minta ke syurga ya. Tapi kita tak buat perintah Tuhan. Lalu mana keadaan mamu ni, tolonglah. Nasihat kat mamu lain lagi lah. Tolonglah doa bagi tetapkan iman kat mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Mahmud Hanifah atas soalan yang saya rasa sangat terbaik, Ustaz. Ya, berkenaan dengan kita ni nak syurga, tapi kita sendiri pun tak mampu untuk laksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mamu Hanifah. Semoga-moga Allah beri kesihatan berpanjangan. Amin, dan terus beramal ibadat kita sehingga berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tuan-tuan, ya benar apa yang Mamu kata tadi, iaitu berkaitan tentang yang kita sebut tentang raja. Tak layak kita dengan syurga, betul lah. Tapi kita harap masuk syurga. Dan perasaan beginilah akan memasukkan manusia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kita ni tak mampu dengan neraka. Tapi kalau Allah beri, Allah habislah kita dah. Jadi dengan ketakutan ini, Allah akan mengeluarkan kita daripada neraka. Baik, nanti tuan-tuan, kita ada perbincangan seterusnya untuk bincang ada beberapa perkara amalan yang dengan sebab amalan ini Allah haramkan, soalan saya, Allah haramkan neraka kepadanya.
Ini besar ni ya. Jadi kita nak cerita takut pada neraka, okey, saya nak buat apa? Ada beberapa amalan yang kita kena buat. Allah mengharamkan neraka kepada kita dengan sebab amalan tersebut. Masya-Allah, terbaik Ustaz. Jadi kalau nak tahu beberapa amalan lagi Ustaz akan bagi tahulah. Jadi Ustaz, kita nak terus ke soalan seterusnya Ustaz daripada Facebook, daripada saudari Nur Dahlia Biru, ayat yang ke-56. Adakah menunjukkan kebesaran dan keadilan Allah pada hamba-hambanya? Adakah neraka jahanam untuk mereka yang ingkar akan perintahnya dan mereka yang mensyirikkan Allah? Bagaimana dengan orang-orang yang menentang dan tidak mengikut Nabi Muhammad SAW? Adakah mereka akan ditempatkan di neraka jahanam juga? Dan adakah jahanam merupakan neraka yang paling bawah sekali di antara 7 pintu-pintu neraka? Apakah dosa dan kejahatan yang menyebabkan seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Terima kasih kepada saudari Nur Dahlia Biru atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru, soalan yang sangat baik. Ustaz nak jawab yang kedua tu dulu, iaitu tentang tingkatan neraka. Ustaz minta sila rujuk balik. Ustaz tak ingatlah kesusunan neraka yang paling rendah semua. Tapi dalam Quran sebut begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di tingkat neraka paling bawah. Allahu Akbar. Bukan orang kafir. Orang munafik yang paling bawah. Dan susunan neraka ini, tuan-tuan boleh rujuklah nama-namanya itu, sila lihat di internet lah. Makin ke bawah makin teruk. Dia panggil darakat. Kalau syurga makin ke atas makin baik, itu panggil darajat. Darajat dan darakat, dua-dua dah lah. Kalau neraka ni makin ke bawah makin teruk. Dan yang paling ringan seksa dalam neraka ini ialah kepada pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dipakarkan selipar. Selipar na'al, selipar itu daripada api neraka, yang dipakaikan itu gelegak kepalanya, dalam kepalanya gelegak, dan dia merasakan itulah yang paling ringan. Yang paling berat, sedangkan itulah sebenarnya paling ringan. Allahumma, tuan-tuan. Jadi yang lebih ke bawah tu siapalah yang dapat bayangkan? Paling teruk sekali ialah yang golongan munafik. Kenapa, tuan-tuan? Kerana munafik ni dia dua alam. Menjadi Islam pun nampak sebenarnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak zahirnya yuzhirul Islam wa yubtinul kufr, menzahirkan keislaman tapi batinnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala sebagai soalan pertama itu, maka orang ini akan berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita mendengar perkara-perkara seperti ini, kalau ada perkara-perkara yang kita rasa kita buat itu tak kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, kita mohon ampun. Ya Allah, aku telah melakukan sekian begini, akhirnya dengan sebab permohonan ini insya-Allah Allah mengampunkan kita, dan tinggalkanlah larangan-larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah larang itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang akan menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya sentiasa bertaubat. Walaupun kita ni rasa kita dah baik, tapi perlu juga kita rasa kita ni berdosa, sentiasa berada dalam keadaan yang berdosa. Jadi kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak ambil soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Saya Umar Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3, Mekah Pahang. Assalamualaikum doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini doktor. Doktor dia menyebut ni takut dan harap tadi ya, rajab harap. Jadi soalan saya begini. Kita ni kadang-kadang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siang malam kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan hindarkan dari api neraka. Tapi kita minta hanya dalam masjid, doktor. Harap, takut. Tapi apa yang berlaku lah, turun je dari masjid di cerita lain lah doktor. Itu seolah-olah dia macam dia harap kalau kita ada kalimah syahadah, akhir-akhir pun kita masuk juga dalam surga. Jadi dia macam itu harapan dia gitu. Harap dan takut. Tapi hanya masa kita mohon, tak khusyuk dan tak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga Allah tu. Jadi soalan saya, bagaimana kaedah terbaik lah doktor
Kalau kita ni takut, mengharap doa apa semua yang kita diterima, tapi kita terus maintain dan jangan buat perkara yang bersanggah dengan apa yang kita cakap di dalam masjid dan di luar masjid. Ini masalahnya, doktor. Jadi bagaimana kaedah terbaik ataupun tip-tip yang terbaik untuk kita terus kekal, untuk kita mohon dan dengan sifat yang dikatakan harap, takut dan harap tadi yang kata doktor terangkan pada peringkat awal rancangan itu tadi. Itu soalan saya, Doktor dan Dai. Terima kasih banyak, Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita, saudara Omar Abdul Majid, atas soalan yang saya rasa sangat-sangat baik, Ustaz. Sangat kena dengan situasi kita dalam masyarakat kita bila dalam masjid berdoa, keluar je keluar je masjid dah dia buka mulut dah, itu mengumpat ini, mengumpat itu. Jadi macam mana, Ustaz, kita nak terapkan tu supaya tidaklah kita takut dan berharap tu pada satu-satu tempat saja, bahkan kita tanamkan sifat rasa takut dan berharap itu pada awal kita bangun sampai kita tidur, Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Haji Omar Majid, pemanggil tegar kita. Alhamdulillah, semoga Allah beri kesihatan yang berterusan. Dan tuan-tuan yang simak rahmat Allah sekalian, bahkan ni ada orang yang ialah mengambil harta dengan cara yang haram, rasuah dan seumpamanya, ujung tahun pergi haji. Ini hakikat, ya. Memang disebutkan oleh bekas ketua polis sebelum ini pun ada menyebutkan demikian, bahawa akhirnya dia pergi haji, menunaikan haji dan umrah tadi dengan niat barangkali lah, niat agak-agak Allah ampun lah, ya. Yang dia buat. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Allah ni sangat Maha Pengampun, Ghafur, kita sebut sangat Maha Pengampun, lau balaghat dhunubuka inan as-sama, kalau dosa kamu sebanyak seluas sampai ke langit sana pun, sampai ke awan sana dosa kamu, la ubali, aku tak cara, kalau kamu mohon ampun, aku ampunkan. Maksudnya itu pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan dibuat sebagai satu permainan. Itu kena ingat, jangan dibuat sebagai itu permainan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa orang yang tertipu, dia duk kata bahawa Allah Maha Pengampun, tak apalah kita buat dosa, Allah ampun. Sedangkan Nabi ampunkan umat Allah pun mengampunkan manusia ini. Tuan-tuan, Al-Hadram sallallahu alaihi wasallam, al-ajizu wal-ajizu man atba'a nafsahu hawahu. Orang yang sangat teruk, sangat lemah ini ialah orang yang buat kerja ikut nafsu dia buat larangan Allah Subhanahu wa taala, wa tamanna 'ala Allah, harap-harap Allah ampunkan aku. Jadi kerja buat dia apa, dia tak sembahyang, tak puasa, tak semua, buat dosa itu ini, tapi tak apa, Allah Maha Pengampun. Sedangkan bunuh orang 100 orang pun Allah ampun. Aku tak bunuh orang, dia duk baik, dia salah guna pula ya. Salah guna. Jadi tuan-tuan, ini satu tipuan daripada syaitan. Jadi yang kita beritahu ialah kalau kita dah tersalah buat dosa, minta ampun. Tapi bukan meremehkan pengampunan Allah. Tak apa kita buat dosa, yang penting Allah akan ampun. Itu tak boleh. Tak boleh. Menganggap begitu dah satu dosa. Menganggap bahawa remeh je benda ni, senang Allah ampun, itu satu dosa. Memandang remeh kepada pengampunan Allah. Ada juga, Ustaz, orang dia cakap kita masuk syurga ni bukan amalan kita. Kita masuk syurga sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana, Ustaz? Tapi sebelum Ustaz nak jawab soalan saya tu, kita nak berehat seketika. Kita nak labuhkan tirai di siaran TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih berbaki 30 minit lagi di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali semula kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Jadi buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita pun sekarang berada di fasa-fasa musim hujan, kan Ustaz, InsyaAllah. Jadi suasana di sekitar Sri Pentas kita ni pun berada dalam keadaan hujan. Saya daripada Melaka tadi, Ustaz, jam 3 pagi
sepanjang highway daripada Melaka ke KL pun hujan lebat saja. Kita pun merasai kedinginan, kesejukan di dalam Sri Pentas ini. Jadi insya-Allah sekarang pun orang kata apa? Waktu-waktu hujan ni Ustaz. Waktu mustajab doa, betul tak Ustaz? Ya, benar. Masya-Allah. Jadi banyakkan berdoa dan insya-Allah saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton kerana setia bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dan moga-moga istiqamahlah sehingga ke akhir program kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook. Daripada saudari Mas Niza, surah Sad ayat yang ke-56. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Soalan saya, mengapakah tiada sedikit pun perasaan takut atau gemetar di dalam hati orang-orang yang kufur ingkar tentang azab siksaan neraka yang disebutkan berulang kali dalam Al-Quran, sedangkan mereka tahu akan adanya hari pembalasan? Benarkah rupa neraka Jahannam itu warna apinya hitam pekat dan tanahnya mengeluarkan api? Terima kasih kepada saudari Mas Niza atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mas Niza. Benar bahawa manusia diberi pengetahuan satu perkara, tetapi yang Allah nak ialah keyakinan. Tahu dan yakin dua perkara berbeza. Contohnya kita tahu ini meja. Tapi meja ini memang sangat-sangat kukuh, kita kata. Itu belum sampai tahap keyakinan kita lagi. Sebabnya kalau kita hempap dengan benda yang kuat pun dia boleh hancur. Jadi tuan-tuan, tahu satu perkara tapi keyakinan satu perkara yang lain. Ulama bagi contoh begini. Sekiranya kita melihat satu orang pemanah yang buat dalam sarkas punya tu kan, dia panah satu apple di atas kepala budak. Panah tu kena tepat pada apple tu. Kita pun tepuk tangan, hebat, sungguh hebat. Ni sekarang kita percaya dia hebat ke tidak? Percaya dia hebat? Kita percayalah dia hebatlah, sebabnya dia panah tepat kena. Baik, itu percaya baru. Yakin atau tidak? Sabar dulu. Kalau kita boleh ganti budak tu apple tak atas kepala, kemudian dia panah, baru kita yakin. Agak-agak sanggup ke tidak? Maknanya tak yakin lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam masalah-masalah yang tahu tentang syurga, tentang neraka, azab yang amat pedih ni, tahu belaka. Orang Islam insya-Allah dia tahulah. Tapi yakin. Ya. Jadi seolah-olah sebagai sebut sebelum ini pun bahawa neraka itu panas ke tidak panas, duduk sekejap ke. Jadi sebab itu kita katakan bahawa kalau nak tahu neraka itu panas atau tidak, kita test api lilin cukuplah. Ambil lilin, tak jari kita, kalau bertahan maka insya-Allah boleh tahan api neraka. Tapi tak ada manusia boleh bertahan 30 saat dengan api lilin, letak jari je itu tak mampu bertahan. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Kita kena latih diri kita untuk mendengar lagi berterusan sehingga datang ke keyakinan. Tuan-tuan, kenapa yang marketing iklan tu dibuat sedangkan orang tahu dah barang tersebut? Ustaz tak boleh sebut barang mana, tapi maknanya ni barang ni sejak kita kecil lagi dah ada ni, sampai sekarang ada lagi. Dah diiklankan berterusan. Kenapa? Untuk masuk keyakinan, bukan untuk memberitahu dah. Betul. Tahu dah. Puluh-puluh tahun duk kempen benda sama. Tapi tuan-tuan, biar masuk ke keyakinan. Ini keyakinan ni perlu diusaha berterusan, mendengar Al-Quran, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tentang syurga neraka, akhirnya dia akan yakin. Dah yakin itu jalanlah insya-Allah. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi kita ada soalan seterusnya Ustaz daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai. Kak Yat sini, Nur Hayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Yat, apa khabar? Alhamdulillah, Dai. Terima kasih, Dai. Dai, apa khabar? Alhamdulillah, terlebih sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, boleh Kak Yat cakap dengan Ustaz? Boleh. Silakan. Okey, terima kasih, Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Yat nak minta Ustaz jelaskan sikit tentang antara malaikat Zabaniyah dan malaikat Malik, Ustaz. Dan lagi satu, Kak Yat nak sebagai panduan kita dan pedoman kita, Ustaz, bolehkah Ustaz terangkan sikit tentang yang dikatakan suara dari neraka tu? Adakah suara neraka tu sendiri atau penghuni neraka tu sendiri, Ustaz? Na'udzubillah min zalik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat
salah seorang pemanggil tegar kita juga, Ya, Ustaz. benar, Jadi Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Ayat. Semoga-moga Allah beri kesihatan yang berterusan dan terus bersama tanyalah Ustaz. Amin, insyaAllah. Tuan-tuan muslim Abdul Rahman Allah sekalian, dalam Quran ada sebut tentang malaikat Zabaniyah ini. Cuma ulama ada khilaf lah sama ada Zabaniyah ni satu orang atau satu kumpulan. Tak apalah, tak penting kita bukan tersebut. Yang pentingnya ada satu malaikat yang menjaga sanada falyad'u nadiyah sanada'u Zabaniyah. Ada. Kamu panggil penolong kamu, aku panggil dia Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat yang menjaga neraka, dan yang dalam syurga itu Malik Ridwan yang berada dalam sebagai penjaga syurga. Dan tuan-tuan, dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang laungan-laungan, jeritan-jeritan yang penghuni neraka, dan mereka meminta Allah keluarkan, mereka meminta air daripada syurga. Jawab ahli syurga, innallaha harramahum 'alal kafirin an afidu 'alaina minal ma'. Boleh tak beri sikit daripada air? Mereka meminta pada ahli syurga, tapi mereka ahli syurga jawab dengan keadaan penghinaan yang sangat dahsyat, innallaha harramahum 'alal kafirin. Allah haramkan semua itu daripada orang kafir. Jadi maknanya tuan-tuan, itu adalah satu petunjuk bahawa azab yang Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat dahsyat dan sangat menghinakan kepada orang masuk neraka. Semoga Allah jauhkan kita semua, insya-Allah. Terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Sahziatul Sidik. Ayat yang ke-57, ayat yang terakhir untuk program kita pada pagi ini. Apakah ciri perbezaan antara minuman hamim dan minuman ghassaq? Apakah ahli neraka ini diberikan minuman mengikut dosa-dosa mereka, atau diberi kedua jenis ini secara langsung terhadap mereka? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih kepada saudari Sahziatul Sidik atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih kepada Sahziatul Sidik, soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, ini merujuk kepada ayatnya, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Allah berikan kepada penghuni neraka itu air menggelegak dan air danur, iaitu air yang jijik, yang nanahnya apa semua, diberi minum. Baik tuan-tuan, ada beberapa soalan. Bila diberi minuman tersebut dan mereka tahu itu minuman yang teruk, kenapa mereka minum? Ada? Jangan minumlah. Tuan-tuan, ada perkara yang sifat manusia ni sama. Atas muka dunia macam tu, akhirat macam tu juga. Atas dunia kita makan minum, akhirat sama. Makan dan minum. Dalam syurga sama, neraka sama. Atas dunia kita tempat tinggal, akhirat pun sama. Syurga neraka begitu juga. Ada tempat tinggal. Cuma tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang buruk. Jadi tuan-tuan, contoh mudah kenapa mereka minum. Ustaz bagi contoh mudah ini kalau orang yang berlayar di laut, nelayan misalnya, kemudian dia rosak kapal perahunya itu, dia berlayar hanyut gitulah. Jadi kemudian makanan habis, air habis, tapi mereka boleh bertahan beberapa hari lepas itu. Soalan, dia makan dah tak ada, minum apa ni? Air laut Air laut. Kalau minum air laut mati terus. Kerana masin. Sangat-sangat masin. Jadi tuan-tuan, yang mereka minum, kalau tanya, kalau cek, air kencing mereka sendiri. Kita kata, kenapa minum air sangat teruk? Tak ada pilihan lain. Darurat, tak ada, itu saja yang ada. Kalau minum air masin, lagi dahsyat. Jadi maksud sekarang, gitu dia anak neraka, dia sangat-sangat perlu air apa semua, dia tahu air itu teruk, minum juga. Nak menghilangkan dahaga. Nak menghilangkan dahaga, tapi rupanya bukan menghilang, makin teruk perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, kita ambil iktibar daripada perkara ini, semoga-moga kita dapat menjauhi daripada perkara-perkara yang Allah larang, sebab inilah yang akan Allah berikan kepada mereka yang masuk dalam neraka. Wal'iyadu billah. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Rosmina. Ya, Cik Rosmina. Boleh saya nak bertanya pada Ustaz? Boleh, dipersilakan Cik Rosmina. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya sangat tertarik tentang tajuk alam roh. Maksudnya di mana kita ni sebenarnya sebelum wujudnya dunia kita ni sebenarnya telah ada di wujud Allah dalam roh, bermakna satu
Memang saya pernah dengar tentang perjanjian-perjanjian yang Allah beri pada kita di alam roh. Cuma saya tidak banyak sangat mendengar ceramah berkaitan tajuk ini, dan saya sangat berminat kalau boleh Ustaz memberi pencerahan yang lebih lanjut. Salah satu soalan saya ialah, adakah ketika membuat perjanjian di alam roh dengan Allah, bermakna kita telah melihat Allah ketika itu? Sebab itulah Allah beri kita lupa, pada kita tak ingat apa-apa alam roh tu. Sebab dia tak nak kita ni sebenarnya tak ingat apa-apa, tapi sebenarnya kita telah pun melihat Allah di alam roh ketika itulah. Dan satu lagi, adakah bila berlaku perjanjian di alam roh itu, adakah orang yang kafir ini juga sebenarnya telah berjanji dan dia telah tahu bahawa dia adalah kafir ketika dia dicampakkan ke dunia? Itu sahaja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Rosmina Abdul Rani atas soalan yang saya rasa sangat baik, Ustaz. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Rosmina Abdul Rani. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian, kalau kita kata melihat Allah di alam roh itu tidak menjadi masalah. Itu cerita di alam roh. Jadi walaupun tidak diperdetailkan pada masa itu, tapi itu perkara yang boleh terjadi pada alam roh. Yang tak boleh di atas muka dunia ini. Itu. Baik, kemudian yang kedua ialah adakah mereka telah kufur itu kepada Allah? Sebenarnya berlaku kekufuran itu di atas muka dunia. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas bahawa manusia diberi hak dan pilihan untuk memilih. Baik buruk itu manusia boleh pilih. Kalau tak ada dosa pahala. Kita sendiri pun ada waktu kita tidak ada dosa pahala. Kat mana? Contohlah, orang tidur malam, kemudian dia mengigau, na'udzubillah, dia duduk tingkat 17, terjun, bunuh diri. Berdosa atau tidak? Dosa. Sangat besar dosa yang bunuh diri ini. Tapi dia tak sadar berdosa ke tidak dia. Tak berdosa. Tak ada niat. Ya, tanpa niat dan tanpa pilihan. Dia tak ada pilihan. Dia mengigau, nak buat macam mana? Jalan. Dan sama juga tuan-tuan, orang yang tak sembahyang dalam keadaan dia koma apa semua, tak sembahyang itu berdosa, tapi keadaan dia itu menyebabkan dia tak berdosa. Kenapa? Dimaafkan kerana dia tidak ada pilihan. Yang berdosa ni sihat tak sembahyang. Itu berdosa. Sebab masa tu dia boleh memilih antara nak sembahyang atau tidak sembahyang. Jadi sebab itu tuan-tuan, pilihan atas muka dunia itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, surah Al-Kahfi. Siapa nak beriman sila beriman, tak nak beriman pun tak apa, tapi keputusan di tangan Allah, iaitu masuk dalam neraka. Jadi tuan-tuan, pilihan ini kalau tak ada, malaikat tidak ada memilih. Yang Allah tetapkan kepadanya hanya ialah wa yaf'aluna ma yu'marun, kamu buat apa aku suruh, tak ada dosa pahala dia selesai. Syaitan sebelum itu ada memilih, tapi bila dia pilih untuk tidak sujud pada Adam, wa kana minal kafirin, habis selesai, maka selesai. Jadi dua makhluk ini memilih benda jahat mula-mula tu, maka habis syaitan. Malaikat pun sama, manusia tak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebaik kejadian, thumma radadnahu asfala safilin, tapi ingat dia boleh teruk lagi daripada, lebih baik pada malaikat, lebih teruk daripada syaitan. Itu manusia sebab ada ikhtiar tadi. Sebab dunia kita ni adalah pilihan. Sama ada kita nak pilih untuk masuk ke syurga, berbuat baik. Tapi kalau kita nak pilih ke neraka, faham sendirilah. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, sebentar tadi Ustaz ada nak share, ada nak berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan amalan-amalan yang mengharamkan api neraka sentuh pada kita. Jadi mungkin Ustaz boleh sharekan pada kita. Ya. Silakan. Terima kasih Daif Fahmi dan tuan-tuan muslimin dan rahmatullah sekalian. Beberapa amalan yang mengharamkan kita daripada masuk neraka. Ini hebat tuan-tuan. Ini hebat, ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang Ustaz sebut ni semua sahih belaka dan hasan sahaja.
Ustaz cuba ringkaskan, tapi tuan-tuan boleh ambil perhatian sama-sama untuk kita beramal dengan perkara ini. Yang pertama sekali, man hafaza 'ala salawatil khams 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha. Siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, menjaga ini wuduknya, kemudian masuk waktunya, awal waktu, rukuk sujudnya, buat elok-elok ya rahaqan lillah, dia merasakan itu hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, hurrima 'alan nar, dia diharamkan daripada neraka. Maknanya tuan-tuan, jalan nombor 1 ialah jaga sembahyang betul-betul. Insya-Allah 5 waktu ini buat betul-betul, awal waktu dengan sempurna, haram atasnya api neraka. Ini hadis hasan daripada Tarhib Imam Munziri. Yang kedua ialah man hafaza ala 4 rakaat qabla zuhri wa 4 ba'daha. Siapa yang sembahyang sunat zuhur 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas, haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan daripada api neraka. Masyaallah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur. Boleh buat ke tidak? InsyaAllah kita cuba. InsyaAllah. Dan yang ketiga, ada beberapa hadis yang saya segerakan ini. Ala akhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa man tahrumu 'tahrumun nar 'alaihi. Nakkah aku beritahu kepada kamu satu jenis orang yang haram neraka ke atasnya, dan neraka pula haram. Dia tak boleh masuk neraka dan neraka pula haram ke atasnya. Apa dia? Iaitu ala kulli hayyin layyinin qaribin sahlin. Iaitu orang hayyin makna sakinah wal waqar was suhulah. Seorang yang sakinah makna tenang, al waqar ni maknanya akhlaknya sangat bagus, sahl, mudah berurusan dengan dia, lemah lembut ia. Orang seperti ini husnu mulatafatihi wa yashulu amruhum. Kalau berurusan dengan dia sangat-sangat senang, tenang, mudah. Kita duduk dengan dia rasa tak bercakap pun just seronok. Orang ini adalah orang yang diharamkan neraka ke atas. Akhlak dia baik. Tuan-tuan, ini sangat-sangat besar. Mana akhlak ni sangat-sangat besar. Ini bukan kalau duduk dengan dia sakit telinga selalu. Jiwa jadi susah selalu. Maka yang ini tuan-tuan, ini tanda-tanda ke neraka, wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan, akhlak memainkan sangat-sangat penting. Ustaz ingat ada pensyarah Ustaz dululah, Prof Abdul Halim Ma'diyah di Universiti Melaya dulu, dia almarhum. Dia mengatakan bahawa di Universiti Melaya masa itulah, di Universiti Melaya itu ada 2 orang pensyarah. Dia kata kalau siapa-siapa bergaduh dengan dia ni, sah orang tu gila, dia kata. Kenapa tuan-tuan? Kerana 2 orang ni sangat baik, dikenali dengan inilah sahlun hayyin qarib, beradab sangat baik. Kalau kita bergaduh dengan dia, sah kita salah. Seolah-olah tak masuk akal. Mana mungkin orang macam ni kita bergaduh dengan dia, tak pernah salah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya ini tanda-tanda ahli syurga. Jadi akhlak yang sangat baik. 3 benda saya jaga solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas. Kemudian jaga akhlak dan juga adab kita. Insya-Allah kita cuba untuk beramal dengan apa yang Ustaz telah ajarkan kita pada pagi ini. Jadi Ustaz, kita pun telah mengakhiri telah sampai ke fasa-fasa akhir program kita pada pagi ini. Jadi saya minta Ustaz berikan kami sedikit sebanyak pengajaran untuk topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Sad ayat 55 sehingga ayat yang ke-57. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi dan tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Kita semua nak masuk syurga, tapi kita tidak layak dengan syurga. Kita semua tak nak masuk neraka, tapi amalan kita banyak menuju kepada neraka. Semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan ada sifat kita harap dan kita takut ini akan membawa kita ke jannah, amin ya rabbal alamin, dan menjauh kita daripada neraka. Jadi kesimpulan untuk 2 hari inilah. Mudah-mudahan Allah SWT kepada Ustaz dan tuan-tuan semua. Amin, insyaAllah. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya mohon pada Ustaz untuk membacakan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita untuk menghuraikan topik-topik pada kita berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Sad daripada ayat 55 sehingga ayat yang ke-57 pada hari ini. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa dan setia bersama dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, namun teruskan istiqamah menonton rancangan Tanyalah Ustaz kerana pada hari esok kita akan bersama dengan moderator kita iaitu Da'i Aiman dan juga bersama dengan panel Ustaz Haryanto Rizal Rohman dengan topiknya iaitu topik ibadah umrah mengubah kehidupan, satu topik yang sangat-sangat menarik. Jadi insya-Allah jangan terlepas peluang untuk kita sama-sama menimba ilmu, mengorek ilmu dan juga kita mengimprovekan diri kita, menaik tarafkan diri kita, menaik tarafkan iman kita. Moga-moga kita akan tergolong dalam golongan-golongan orang yang beriman dan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.